Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para penonton Malayan History TV. Channel ini dibuat khusus untuk menceritakan kisah-kisah sejarah unik yang terjadi di Tanah Melayu ataupun di Melaya yang jarang didengar. Di dalam channel ini juga saya akan lebih menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Kerana buku-buku rujukan dan juga jurnal-jurnal berkaitan sejarah yang saya baca semuanya di dalam bahasa Inggeris. Justru saya mengambil rasa tanggungjawab untuk berkongsikan kisah-kisah sejarah unik di Melaya yang saya baca kepada audien yang lebih luas, iaitu kepada rakyat Malaysia, agar kita lebih memahami mengenai sejarah yang berlaku di tanah air kita. So pada hari ini saya berada di satu kawasan di antara Inas dan juga Kuala Pilah. Dan jalan di hadapan saya ni adalah jalan yang menghubungkan antara Johor dan juga satu pekan kecil yang digelar sebagai Senaling. Pada hari ini, saya ingin mengajak anda semua untuk menelusuri kisah tragik yang menyayat hati yang berlaku kira-kira 80 tahun yang lalu di 4 kawasan utama di Negeri Sembilan yang melibatkan pembunuhan oleh tentera Jepun yang ditempatkan di lokaliti tersebut. Kisah pembunuhan ini juga dikenali sebagai Sok Ching Massacre. Sok Ching di sini bermaksud purging ataupun pembersihan. Dan pada era Perang Dunia Kedua, kaedah pembersihan etnik kerap dilakukan oleh rejim-rejim fasis di seluruh dunia pada ketika itu. Dan kalau kita tengok kaedah pembersihan etnik ini banyak berlaku pada era Perang Dunia Kedua ke atas orang-orang Yahudi di Eropah, iaitu di kawasan yang ditawan oleh tentera Jerman. Dan pada zaman moden, kaedah pembersihan etnik masih lagi dilakukan oleh rejim-rejim yang berpegang kepada semangat fasism lah. Contohnya seperti pembunuhan orang-orang Muslim di Bosnia Herzegovina dan juga penduduk-penduduk Cina di Xinjiang pada zaman moden ni. Tapi itu adalah kisah yang kita akan ceritakan pada hari yang lain lah, kalau kita ada masa. So pada hari ni saya akan bawa anda semua ke 4 kawasan pembersihan etnik yang berlaku 80 tahun yang lalu di Negeri Sembilan. Kita akan menelusuri kisah pembunuhan bangsa-bangsa Cina di kawasan Senaling yang terletak di Kuala Pilah yang berlaku pada 10 Mac 1942 dan juga 15 Mac 1942. Seterusnya saya akan bawa anda semua ke kawasan Parit Tinggi, juga di dalam kawasan Kuala Pilah, di mana peristiwa pembunuhan bangsa-bangsa Cina di kawasan Parit Tinggi tersebut berlaku pada 16 Mac 1942. Dan selepas ke kawasan Parit Tinggi, kita akan ke kawasan Titi, iaitu di Jelebu, juga untuk menceritakan kisah pembunuhan orang-orang Cina di kawasan Titi, iaitu pembunuhan orang-orang Cina yang terbesar di dalam satu hari, iaitu lebih kurang 2,000 orang. Dan kawasan terakhir yang kita akan lawati adalah di Sungai Lui, iaitu jalan di antara Kemayan menuju ke kawasan Temerloh. Dan di kawasan Sungai Lui juga mencatatkan pembunuhan orang-orang Cina yang agak ramai dalam masa satu hari oleh tentera Jepun di dalam bulan Oktober 1942. Tapi kisah Sok Ching Massacre yang berlaku di Negeri Sembilan tidak hanya terhad kepada 4 kawasan ini sahaja. Kerana banyak dicatatkan berlaku pembunuhan orang-orang Cina oleh tentera Jepun di beratus-ratus tempat di dalam kawasan Negeri Sembilan. Fokus saya menceritakan kisah yang berlaku hanya di 4 kawasan ini disebabkan bukti bertulis yang saya rujuk adalah lebih jelas dan nyata, termasuk
keterangan daripada saksi ataupun mangsa yang terlibat di dalam peristiwa ini. Sebelum saya menceritakan secara terperinci mengenai kisah pembunuhan orang-orang Cina yang berlaku di Negeri Sembilan kira-kira 80 tahun yang lalu, ada beberapa perkara yang saya ingin tekankan yang saya anggap penting untuk anda semua faham. Iaitu yang pertama, sesi lawatan tempat bersejarah kita saya lakukan secara unscripted. Sudah pasti akan berlaku sedikit diskrepensi maklumat yang saya sampaikan ataupun terma-terma yang kurang tepat, memandangkan saya tidak mampu untuk mengingat atau meluahkan semua apa yang saya baca. Justru jalan terbaik masih lagi untuk kita membuat bacaan terhadap sumber-sumber primer. Yang kedua, saya akan menutup ruangan komen untuk video kali ini kerana isu pembunuhan orang-orang Cina yang berlaku pada era Perang Dunia Kedua di Melaya merupakan satu isu yang sangat sensitif kerana kesan ataupun akibat di atas jenayah pembunuhan orang-orang Cina yang dibuat ketika Perang Dunia Kedua, ianya melarat sehingga selepas perang, iaitu apabila MPAJA menguasai Melaya selama 2 minggu, mereka mencari balik orang-orang yang bertanggungjawab membunuh sanak saudara mereka, dan kebanyakan orang-orang yang dibunuh kembali oleh MPJA adalah terdiri daripada orang-orang Melayu. Dan kemudian berlarutan menjala kepada permasalahan darurat, iaitu keganasan komunis. Seterusnya kemuncak adalah peristiwa 13 Mei 1969. Jadi peristiwa pembunuhan orang-orang Cina yang berlaku pada era Perang Dunia Kedua mempunyai kesan jangka masa panjang yang amat buruk terhadap perhubungan Sino-Melayu di tanah air kita. Dan dengan demikian saya berpandangan bahawa ruangan komen YouTube bukanlah merupakan tempat ataupun wadah terbaik untuk kita membincangkan isu ini secara panjang lebar ataupun melontarkan pandangan yang kita tidak tahu datang daripada mana. Dan saya juga ingin tekankan bahawa perkongsian saya terhadap apa yang berlaku 80 tahun yang lalu yang melibatkan tragedi tragik yang menyayat hati pembunuhan orang-orang Cina di Negeri Sembilan adalah sebagai gambaran awal untuk anda semua lebih melakukan penyelidikan dan membuat verifikasi terhadap fakta ataupun maklumat yang saya kongsikan ini. Saya sekarang berada di antara Inas dan juga Kuala Pilah. Jalan di hadapan saya menghubungkan antara Johor, Inas dan juga Pekan Senaling di Kuala Pilah. Manakala di sebelah kanan saya, iaitu mod transportasi zaman dahulu sebelum adanya jalan ni, ini adalah sungai yang digunakan oleh orang-orang Cina apabila mereka mendarat di pantai barat dan mereka mudik sungai ni untuk mencari kawasan perlombongan ataupun pertanian yang subur agar mereka dapat membina penempatan. So kalau kita jejak balik kedatangan orang-orang Cina ke tanah Melayu, kebanyakan daripada mereka datang pada abad ke-19, dan kita boleh bezakan tempat mereka bermastautin di tanah Melayu. Kalau di Negeri Sembilan ini, kebanyakan etnik orang Cina adalah terdiri daripada etnik Cantonese. Kerana etnik Cantonese yang datang daripada Guangdong Cina, mereka lebih berminat untuk ke kawasan yang boleh menawarkan aktiviti perlombongan lah, seperti di kawasan Negeri Sembilan dan juga Kuala Lumpur. Manakala etnik lain iaitu Hokkien, mereka lebih berminat untuk pergi ke kawasan yang mengerjakan aktiviti perladangan lah, seperti di kawasan Johor. Dan kita dapat tengok sistem kancu di Johor ramai terdiri daripada etnik Hokkien lah. Tetapi itu adalah kisah lain yang kita akan ceritakan. So ini akan menjadi kunjungan kedua saya ke Pekan Senaling, kerana pada minggu lepas saya telah berkunjung buat kali pertama dan saya telah disambut dengan begitu baik sekali oleh orang-orang Senaling yang sudi berkongsikan cerita lama kepada saya, terutamanya perkembangan Bandar Senaling itu sendiri.
daripada zaman pendudukan Jepun, selepas merdeka dan juga sehingga sekarang. Saya tujukan video saya kali ini kepada penduduk Senaling yang begitu baik hati. Saya harap mereka dapat melihat video ini dan agar ianya dapat memberikan manfaat kepada kita semua untuk kita lebih mengenali diri kita dan juga sejarah kita lah. So, tanpa berlengah masa lagi, kita ke Pekan Senaling untuk saya ceritakan kisah pertama pembunuhan orang-orang Cina oleh tentera Jepun yang berlaku pada bulan Mac 1942. Jom ikut saya.